Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin hadirat muslimin dan muslimat sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berkat ini kita dapat bersama sekali lagi meneruskan majlis pengajian bulanan bersama dengan saya, iaitulah pada setiap hari Khamis, minggu yang kedua, saya minta maaf, minggu yang pertama, ketiga. Jadi kita akan bertemu sebanyak 2 kali dalam sebulan. Dan pada kuliah kita kali yang pertama pada awal bulan hari itu, kita melakukannya di Baitus Salam sendiri, di bangunan Maqabah. Tetapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, takdir Allah dalam tempoh 2 minggu ini PKPB kembali semula. Jadi ini menyebabkan kita tidak dapat hadir untuk menyampaikan kuliah di dewan kuliah kita, dan kita usahakan dengan cara yang selainnya, iaitulah dengan mengadakannya daripada rumah penceramah sendiri. Dan jadi pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi hadirin dan hadirat bagi kita membahaskan berkenaan dengan tajuk yang kita sebutkan sebentar tadi, dikongsikan di ruangan ini juga di laman Facebook Baitus Salam, berkenaan dengan tazkirah kita pada malam ini adalah bertajuk ciri-ciri golongan bertakwa. Ciri-ciri golongan bertakwa. Jadi sebelum saya mulakan perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, suka untuk saya meminta jasa baik semua agar boleh komen di ruangan ini sama ada suara saya jelas ataupun tidak terlebih dahulu sebelum saya meneruskan perbahasan kuliah kita pada malam ini. Jadi saya alu-alukan komentar untuk menyebut sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Alhamdulillah, okey, saya dapat komen bahawasanya suara saya jelas. Jadi tanpa kita buang masa, kita akan terus pergi kepada perbahasan topik, iaitu ciri-ciri golongan bertakwa. Ciri-ciri golongan bertakwa. Sebagai mukaddimah, ada 2 poin penting yang saya nak sebutkan. Yang pertama, apabila kita sebut berkenaan dengan ciri-ciri golongan bertakwa, maknanya tujuan kita mengetahui, mempelajari dan menonton pada malam ini tidak lain tidak bukan adalah untuk kita aplikasikan ciri-ciri ini dalam diri kita. Itu tujuannya paling utama, matlamat yang paling utama. Tujuan kita mengikuti perbahasan kuliah yang dipaparkan secara langsung dalam laman Facebook Baitus Salam pada malam ini tak lain tak bukan untuk memastikan ciri-ciri yang kita akan sebut ini ada pada diri kita, untuk kita menjadikan diri kita ini sebagai golongan yang bertakwa. Dia konsep sama seperti kalau kita mendaftar mengikuti satu kursus. Kursus tu adalah kursus usahawan cemerlang. Jadi kita ni nak jadi peniaga, kita nak jadi businessman atau businesswoman. Jadi oleh kerana kita nak berniaga, maknanya kita mendaftarkan diri kita pergi ke satu kursus, yang mana kursus itu pula tujuannya nak menyebut apakah ciri-ciri usahawan yang berjaya. Jadi sebaik sahaja kita tamat kursus tersebut, kita pulang kembali ke kawasan kita
Adakah kita balik terus kita tidur, kita terus berehat, kita tak buat apa-apa untuk kita upgrade kita punya perniagaan atau bagaimana? Jadi nampaknya maknanya orang pergi kursus untuk menjadi usahawan yang berjaya, tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk dia implement, untuk dia apply semua ciri-ciri yang telah disebutkan oleh pakar-pakar yang membentangkan kursus tersebut dalam kehidupan dia, dalam perniagaan dia. Jadi sama konsep kita bila kita duduk mendengar pada malam ini, kita nak dengar berkenaan ciri-ciri golongan bertakwa. Jangan apabila tamat sahaja majlis kita pada malam ini, terus kita keluar menjadi manusia-manusia yang tidak bertakwa. Ini kontradik. Jadi sepatutnya kita nak apply, kita nak implement ciri-ciri yang kita sebut kepada kehidupan peribadi kita, insya-Allah. Itu poin yang pertama dalam mukaddimah. Yang kedua, apabila kita sebut berkenaan dengan ciri-ciri golongan bertakwa, apa yang saya sebut pada malam ini adalah ala sabilil misal, contoh sahaja. Iaitu ciri-ciri berikut hanyalah beberapa contoh sahaja, bukan ala sabilil hasar, bukan terhad kepada beberapa ciri ini sahaja. Akan tetapi ciri-cirinya banyak, cuma yang saya sebutkan ini ala sabilil misal, contoh-contoh sahaja, beberapa contoh sahaja. Sebab paling jelas tentang poin nombor 2 ini, sebab paling utama, mengapa saya kata ala sabilil misal la ala sabilil hasar, contoh, bukan khusus atau terbatas kepada beberapa yang saya sebutkan ini sahaja. Sebab bila kita sebut perkataan bertakwa ataupun takwa itu sendiri, maka kita menyatakan takwa ni dia ada satu sinonim. Berulang kali saya sebut, takwa ada sinonimnya, iaitu ada perkataan lain yang sama maksud dengan takwa, iaitulah amal saleh. Itulah amal saleh. Jadi apabila kita katakan takwa adalah sinonim kepada amal saleh, maknanya amalan-amalan yang dinilai sebagai amal saleh ni kan banyak, tidak terhitung jumlahnya, tidak terhad dengan apa yang saya nak sampai dalam tempoh 1 jam sahaja. Jadi oleh kerana itu saya katakan yang saya nak sebut contoh-contohnya di sini adalah beberapa sahaja yang menjelaskan tentang ciri-ciri golongan bertakwa. Dan ciri-ciri golongan bertakwa yang saya katakan sinonim dengan amal saleh, kita tahu amalan saleh, nak menjadikan ia sebagai amal saleh adalah mesti pertama ia dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, mestilah ia dilakukan dengan menepati sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cukup 2 ini, maka amalan itu menjadi sebagai amalan saleh. Dan sebenarnya majlis kita pada malam ini, hadirin dan hadirat sidang penonton yang saya hormati sekalian, perbahasan kita pada malam ini lebih kepada sesi tadabbur Al-Quran, lebih kepada sesi tadabbur Al-Quran. Saya suka sentiasa mengajak para jemaah, para penonton, umat Islam, para penuntut ilmu, untuk apa-apa sekalipun dalam ilmu dia, untuk dia kembali semula kepada Al-Quran, untuk dia kembali kepada Al-Quran, untuk menjadikan pemikiran dia ini adalah pemikiran ahli ilmu yang baik. Jadi tadabbur kita pada malam ini adalah berkenaan dengan ayat yang ke-133 sehinggalah kepada ayat yang ke-136 daripada surah Ali Imran, daripada surah Ali Imran. Ayat 133 hingga ayat 136 daripada surah Ali Imran. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mushaf Quran di tangan pada waktu ini, sebagai contoh, ada mushaf Quran yang berdekatan dengan tuan-tuan, sila buka. Kalau boleh buka, sila buka. Iaitu buka mushaf kita ni yang berkat ni, dan kita tengok kepada muka surat yang ke-67 surah Ali Imran ayat 133, ayat 133 hinggalah kepada ayat yang ke-136. Jadi sebenarnya ciri-ciri golongan bertakwa yang kita nak bahaskan pada topik malam ini, hakikatnya adalah satu sesi tadabbur Al-Quran, satu sesi tadabbur Al-Quran. Kita meneliti dan memahami makna-makna di sebalik ayat Al-Quranil Karim. Baik, tanpa kita buang masa, a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Dalam ayat yang ke-133 Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Terjemahan: dan bersegeralah kamu menuju ke arah pengampunan dari Tuhan kamu, dan bersegeralah kamu menuju ke arah syurga yang luasnya melebihi langit-langit dan juga bumi, yang mana syurga itu disediakan bagi golongan yang bertakwa. Syurga disediakan bagi golongan yang bertakwa. Ciri-ciri yang kita nak bahas pada malam ini. Jadi kita pergi satu persatu ayat ini dahulu. Apabila Allah sebut wasari'u, maksudnya bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu. Jadi kalau kita nak mendapatkan pengampunan, seseorang itu dia perlu beramal saleh untuk dia mendapatkan pengampunan daripada Allah. Kalau dia nak dapatkan keampunan, dia perlu beramal saleh. Jadi nak beramal saleh ini pula, dia kena ada satu sikap. Satu sikap iaitu bersegera, cepat, laju, pantas, bersegera. Wasari'u ila maghfirah. Sebab itu sebenarnya ulama-ulama kita rupanya ada perbahasan berkenaan dengan buat amal saleh ni. Dia bersegera ni maksudnya tidak semestinya gopoh gapah, sebab ada waktu dan amalan tertentu gopoh gapah tak dibenarkan, kelam kabut tak dibenarkan. Tapi bila dikatakan bersegera ni, maksudnya adalah kita buat itu dengan waktu yang awal. Sebagai contoh, solat isyak masuk pukul 8.10 katakan, ataupun 8.13. Jadi kita bersegera solat isyak pada awal waktu, bukan kita bersegera solat isyak pada pukul 12.30 malam. Itu. Yang tu maksud bersegera. Kita masih tak apa-apa, tapi apabila masuk sahaja waktu, maka kita telah buat preparation. Kita bersiap sedia, ambil wuduk, bentangkan sejadah, menghadap kiblat, kita salat. Itu maksud kita bersegera. Macam tu juga nak hadir ke masjid. Macam tu juga kita nak pergi salat Jumaat. Macam tu juga kita melakukan seluruh ibadat yang lain. Kita bersegera. Hadir awal maksud dia. Hadir awal maksud dia itu adalah nama lain bagi bersegera. Contoh macam salat berjamaah di masjid atau surau. Sebab itu saya selalu sebut pada jemaah-jemaah saya semasa saya hadir berkuliah di masjid dan surau, saya selalu sebut bahawasanya manusia ni nak dinilai kebaikannya dapat dilihat berdasarkan kehadirannya ke masjid. Maknanya tahapan kelebihan kita ni dapat dilihat dengan kehadiran ke masjid ataupun surau. Macam mana? Pertama, ada orang dia hadir ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Maghrib pukul 7.05, pukul 6.45 dia dah datang ke masjid dah. Yang ni dari sudut tahapan kebaikan dia paling bagus. Dia paling bagus. Contoh ulama yang bersifat macam ni namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnu Al-Musayyib, tokoh ulama dari kalangan tabi'in. Tokoh ulama dari kalangan tabi'in. Sa'id Ibnul Musayyib ni dia sebut manudiya lil azan munzu 20 sanah illa wa ana fil masjid. Belum atau tidak dikumandangkan azan semenjak 20 tahun, melainkan aku telah pun berada di dalam masjid. Allahu Akbar. Ini contoh ulama besar yang mana tahapan dia bila bab kehadiran ke masjid, belum azan dia telah hadir ke masjid. Sa'id Ibnul Musayyib. Berapa lama? 20 tahun. Kita kalau cuba 2 hari kita datang ke masjid 5 waktu sebelum azan, kita dah rasa hebat. Kita mesti rasa alhamdulillah aku ni bagus. Rupanya bila kita baca sirah salafus salih, macam mana ulama tabi'in seperti Sa'id Ibnul Musayyib 20 tahun datang awal sebelum azan, dia dah berada dalam masjid. Yang kedua pula, ada yang bagus tetapi kurang daripada yang pertama tadi, iaitu yang datang selepas azan. Dia datang ke masjid selepas azan.
Yang ni contoh ulama yang bersifat seperti sifat ini adalah seorang tokoh dari kalangan ulama terdahulu yang namanya Maimun ibn Mihran. Maimun ibnu Mihran. Yang mana Maimun ni nama orang lelaki, bukan perempuan, sebab tu ibnu. Maimun ibn Mihran. Beliau disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahzibut Tahzib, yang mana menyebut kisah Maimun ibn Mihran ini, disebut wa kana najjaran. Beliau ini adalah tukang kayu. Beliau ni berkhidmat sebagai tukang kayu. Wa kana najjaran. Kemudian setiap kali beliau nak ketuk kayu, tiba-tiba berkumandangnya azan, beliau tidak meneruskan ketukan kali yang berikutnya. Sebaliknya beliau meletakkan tukul dan bersegera pergi menyahut panggilan azan tersebut, menghadirkan dirinya ke masjid. Allahu Akbar. Maknanya selepas azan, dia dengar sahaja azan, dia menyahut panggilan azan, dia terus pergi ke masjid. Maknanya orang ini bagus, tetapi orang tadi lebih bagus yang hadir sebelum azan, sebab yang tu dianggap bersegera, dia lebih awal. Dan ada pula yang ketiga. Siapa yang ketiga? Yang ketiga ni dia hadir ke masjid selepas iqamat. Jadi kadang-kadang orang ni, bila rumah dia dekat dengan masjid, dia dengar azan, okey, tak apa. Tapi lama-lama dia akan tanya, dah qamat ke belum? Lepas qamat baru dia pergi. Yang ni bagus juga. Tetapi tahapan kebagusan antara tiga orang ni, yang paling bagus yang datang ke masjid sebelum azan. Yang kedua bagus yang datang ke masjid selepas azan. Yang ketiga bagus yang datang ke masjid selepas iqamat. Jadi mudah-mudahan kita meletakkan diri kita dalam salah satu daripada tiga kategori manusia ini. Mudah-mudahan begitu. Baik. Dan inilah tahapan bersegera. Dia bersegera. Dan banyak ayat lain yang menunjukkan sabiqu ila maghfirah, bersegera juga, ataupun berlumbalah kamu. Maknanya dalam bab amalan saleh, seakan-akan adanya persaingan antara satu sama lain. Dalam bab saleh, kena ada persaingan antara satu sama lain. Sebab itu kita ni dalam beragama, dia ada dua bab. Yang pertama bab muamalat, yang kedua bab ibadat. Bab ibadat. Dalam bab ibadat ni, dia tak ada istilah isar, tidak ada istilah mendahulukan orang lain. Sebaliknya dalam bab ibadat, kita berlumba-lumba antara satu sama lain. Yang ni kena clear. Saya ingat masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat, masa saya belajar dahulu, saya ada seorang jiran yang mana saya panggil beliau sebab dia ini lebih tua daripada saya, dan beliau pun salah seorang penuntut ilmu yang bersungguh menuntut ilmu. Saya panggil beliau Syekh Jamal. Syekh Jamal. Beliau dan saya pada suatu hari, kami berdua pergi berjalan kaki daripada rumah kami, sebab kami jiran. Kami pergi ke masjid, yang mana masjid ni betul-betul depan rumah, di kawasan Mafra' di Jordan pada waktu ini. Bila kami sampai ke masjid, masjid ni dia ada satu pintu sahaja. Dia tak macam masjid di negara kita ini banyak pintu. Tapi masjid di situ adalah satu pintu. Pintu tu pintu besi, satu tutup, satu buka. Maknanya ruang nak masuk tu agak sempit. Seorang sahaja yang boleh masuk pada satu masa. Dia tak boleh masuk dua-dua sekaligus. Jadi bila kami sampai, saya di depan dan Syekh ni belakang. Kemudian saya kata kat dia, "Tafaddal ya Syekh, silakan masuk wahai Syekh." Syekh Jamal ini tadi, beliau tegur saya. Beliau kata, "Tidak, la isara fit ta'ah." Tidak ada isar, tidak ada perbuatan mendahulukan orang lain dalam bab-bab ketaatan. Maknanya kalau kita sampai dulu, kita masuk dulu. Jangan bagi orang lain masuk dulu. Sebab dalam bab ibadat, dalam bab memasukkan diri dalam masjid, yang ni berlaku persaingan dan perlumbaan. Yang ni persaingan sihat. Dia bukan persaingan tidak baik. Siapa datang dulu, dia dapat dahulu. Macam tu juga dengan saf. Macam tu juga dengan saf di dalam masjid. Dia tidak ada istilah bila kita tengok saf depan kosong, kita kata kepada orang lain, "Awak silalah masuk, awak silalah ke depan. Saya duduk di saf sini pun tak apa dulu." Nampak? Yang ni sebenarnya tidak dianjurkan. Tapi yang dianjurkan apa? Yang anjur kita bersegera. Nampak sahaja saf depan kosong, kita segera masuk. Kita segera mengisi kekosongan.
Masakan tidak, fadilatnya besar. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang berada di saf yang pertama. Itu. Jadi kita nak mendapatkan ini, sebab itu kita perlu bersaing, perlu ada perlumbaan. Sehingga kan ada hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was saffil awal la atauhuma walau habwa." Ataupun dalam riwayat yang lain, laqtara'u alaih. Kalaulah manusia ini tahu fadilat yang ada pada melaungkan azan, fadilat yang ada pada saf yang pertama, mereka akan datang memenuhi saf yang pertama sekalipun terpaksa merangkak. Sampai tahap macam tu, dia merangkak pun dia nak masuk juga, sebab dia nampak fadilat besar. Dalam riwayat lain, laqtara'u alaih, mereka akan, orang kata istilah dia, mencabut undi. Itu, mencabut undi untuk memasuki siapa yang mendapatkan saf yang pertama tersebut. Ini sampai tahap begini, sebab ibadat, nak memenuhi salat saf yang pertama, nak masuk ke dalam masjid, maka ini persaingan. Dan persaingan dalam agama ini tidak ada satu kesalahan dan keaiban, memang dituntut. Sebab itu disebut sabiqu ila maghfirah wasari'u ila maghfirah. Dalam hadis Nabi kata badiru bil a'malis salihat. Dalam Quran Allah kata fastabiqul khairat, bersegera, berlumbalah kamu ke arah kebaikan. Jadi ini kita kena jelas. Tapi ada satu lagi yang kita kena jelaskan perbezaan. Ada berlaku salah faham. Orang ingat bila kita kata bersegera melakukan kebaikan, jadi contoh, mereka nak pergi masjid, ada dua orang sahabat ataupun dua orang adik-beradik, dua orang kawan, mereka berlumba lari menuju ke masjid. Yang ini tak menepati tuntutan sebenarnya. Pergi ke masjid tak dituntut untuk berlari, tetapi kita dituntut berjalan dengan penuh ketenangan. Tapi kalau dia nak dimasukkan dalam kategori bersegera, dia datang ke masjid awal, macam 3 kategori manusia saya sebut tadi. Tetapi orang kita silap faham. Dia silap faham bila dia kata bersegera di situ maksudnya lumba lari. Di sini silap. Sebab ada hadis yang melarang hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Iza ataitumus salah fa'tuha wa antum tamshun wa la ta'tuha tas'aun." Kalau kamu mendatangi salat, dalam kurungan kalau kamu pergi ke masjid, maka fa'tuha wa antum tamshun, datangilah salat dalam keadaan kamu berjalan kaki. Wala ta'tuha tas'aun, jangan jalan dalam keadaan kamu berlari-lari. Nampak? Yang ni tak dibenarkan. Maknanya jangan kamu berlari. Dan walaupun ada orang kata, tapi bukan ke ustaz, dalam Quran Allah kata dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila dikumandangkan azan pada hari Jumaat, maka fas'au ila zikrillah. Bukankah ada kalimah sa'a di situ? Okey, kalau kita cek kepada tafsir, sa'a di sini maksudnya lakukanlah salat. Maknanya hadirilah salat Jumaat ataupun pergilah ke salat Jumaat. Bukan maksudnya berlarilah kamu menuju salat Jumaat. Bukan, itu bukan maksud dia. Fas'au di situ bukan berlari. Fas'au di situ maksudnya sa'a. Sa'a ni amalan. Bukan ke Quran sebut dalam surah An-Najmi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak dapat melainkan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia buatkan. Itu. Jadi fas'au ila zikrillah tu, buatlah kamu ataupun hadirilah kamu menuju kepada zikrullah. Maknanya hadirlah kamu kepada salat Jumaat tersebut. Ini disebut dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar. Jadi bukan berlari di situ. Tetapi kalau difahami hadir awal, betul, kerana banyak fadilat lain, bab salat Jumaat kena hadir awal ke masjid. Itu dia. Jadi itu wasari'u. Kita punya hidup dalam dunia ini adalah persaingan, perlumbaan dalam beramal soleh. Ini kita kena jelas. Sebab itu kata sebahagian ulama, iza ra'aita ar-rajul yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kamu tengok seorang lelaki melebihi kamu dalam bab-bab dunia,
maka kamu bersainglah kamu dengan dia dalam urusan akhirat. Kalau kita tengok dari bab dunia, kita kalah dengan dia. Dia banyak duit pada kita, dia banyak kemewahan, dia banyak kelebihan-kelebihan duniawi yang dia ada. Tetapi dalam bab akhirat, kita bersaing dengan dia. Baca Quran, kita paling banyak. Hadir ke masjid, kita paling cepat. Itu sepatutnya. Kalau bab-bab ibadat sunat, ibadat ni kitalah yang paling awal melakukannya. Kalau nak memenuhkan saf yang pertama, kita paling awal. Contoh, di sini kita katakan bahawasanya dalam bab akhirat, dalam bab ibadat, dia ada persaingan. Dan bersegeralah kamu mendapatkan syurga, maknanya menerusi amal salih itu tadi, yang mana Allah menyebut syurga ini uiddat lil muttaqin, disediakan bagi golongan yang bertakwa. Dan saya sebut tadi golongan yang bertakwa adalah golongan yang beramal salih. Tetapi kita nak tengok apa ciri-ciri golongan bertakwa dalam masa yang sama, apa ciri-ciri penghuni syurga ni tadi. Sebab golongan bertakwa ni disediakan syurga untuk mereka. Lalu kita nak tahu siapa golongan bertakwa yang mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya melebihi langit-langit dan juga bumi ini. Pertama, Allah kata, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya apa? Mereka, golongan bertakwa adalah mereka yang membelanjakan harta mereka ketika mereka senang, ketika mereka susah, mereka menahan kemarahan, mereka memaafkan manusia yang buat jahat, buat tidak baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai golongan-golongan yang muhsin, golongan yang berbuat kebaikan, golongan yang berbuat kebaikan. Jadi di sini sahaja ada beberapa ciri. Yang pertama, mereka orang yang bertakwa membelanjakan harta mereka ketika mereka senang dan ketika mereka susah. Yang kedua, mereka menahan perasaan marah. Yang ketiga, mereka memaafkan manusia. Ada 3 ciri golongan bertakwa dalam ayat 134 surah Ali Imran ini. Jadi kita nak pergi satu. Bila disebut infaq, membelanjakan harta kita di jalan Allah. Membelanjakan harta di jalan Allah. Dan harta kita ni, kalau kita belanja, walaupun jumlahnya 1000, dalam keadaan kita mampu, ia sama sekali tidak dianggap sebagai membazir. Itu bezanya. RM1 yang kita belanjakan di jalan haram, itu pembaziran. Tetapi RM10 kita sedekah di tabung masjid, walaupun 10 lagi banyak daripada RM1, RM10 yang kita sedekah tidak dianggap sebagai membazir. RM100 yang kita belanja beli benda haram, dan RM1000 kita belanja sedekah kepada masjid atau individu yang memerlukan, maka RM1000 bukan membazir. Yang 100 tu membazir. Dia bukan semata kepada jumlah, tetapi dia tengok kepada mana ia disalurkan, kepada mana harta tu disalurkan. Begitu juga ciri golongan bertakwa. Mereka ada harta, tetapi Quran sama sekali tak sebut harta mereka banyak ke sedikit. Tapi Quran cerita tentang keadaan mereka. Ketika mereka senang, mereka sedekah berdasarkan keadaan mereka itu. Dia orang senang, jadi kalau orang senang sedekah RM50 standard lah. Dan ada orang susah, dalam masa yang sama boleh jadi dia tu dahulu senang, sekarang dia susah. Jadi masa dia senang dahulu, dia sedekah. Masa dia susah pun dia sedekah juga, sebab dia masih ada lagi wang ringgit, duit dia ada. Tetapi sedekahnya itu berdasarkan kemampuan. Allah tak tengok jumlah macam saya sebut tadi, tetapi Allah tengok keadaan kita. Allah tengok keadaan kita. Dia ini ketika senang pun dia bersedekah, ketika susah pun dia bersedekah. Maka itu ciri golongan yang bertakwa.
ciri golongan yang bertakwa. Ada kaitan dengan harta mereka. Maknanya golongan bertakwa ni dalam harta mereka pun boleh menzahirkan ciri-ciri mereka tu bertakwa ataupun tidak. Menerusi harta pun boleh tahu dia ini golongan bertakwa ataupun tidak. Bila dia senang ke, dia bagi belanja. Bila dia susah pun dia bagi belanja. Tapi boleh jadi masa dia senang 50, masa dia susah RM5. Kita macam kita sebut tadi, Allah tak melihat kepada nilaian, tetapi keadaan kita itu. Maknanya seseorang itu walaupun dia susah, dia tetap tak menafikan perbuatan infak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya cirinya adalah al-kazimin al-ghais. Kazim ni maksudnya orang yang menahan. Al-ghais, kemarahan. Itu. Marah ni banyak disebut dalam banyak riwayat. Banyak disebut dalam banyak riwayat hadis. Antaranya Nabi SAW menyebut laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang pergi bergaduh, pergi bertumbuk. Bila dia bergaduh, dia kalahkan orang lain. Yang kalah tu lemah, yang menang tu kuat. Bukan, kata Nabi. Itu bukan simbol kekuatan. Kekuatan tidak dilihat berdasarkan dia gedeber, dia suka bergaduh, dia suka tumbuk, dia suka wrestling. Bukan. Tetapi kata Nabi SAW, innamas syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang hebat adalah mereka yang mampu mengawal dirinya ketika dia tengah marah. Itu. Maksud mengawal diri ni bukan maksudnya kadang-kadang dia merela ataupun dia relakan sahaja, tidak. Tapi bila dia marah, dia kawal kemarahan tu daripada dia buat benda yang haram. Contoh, dia marah tapi dia tak pukul orang, cuma dia sebut secara baik, saya tak suka benda macam ni, tapi nadanya elok, saya tak suka, saya harap awak jangan buat. Dia marah tapi benda ni tak haram, jadi dia nak memberitahu yang dia tidak suka, dia nak mengeluarkan perasaan dalam hati dia. Tapi kalau dia tak dapat kawal diri, boleh jadi dia maki hamun, dia mencarut, dia tumbuk, dia pukul, boleh jadi begitu. Tetapi macam kita sebut, orang yang kawal, dia bila dia kawal tu maksudnya walaupun dia tu marah-marah, dia ada, bukanlah orang yang kuat ni bukan orang yang tak pernah marah. Semua orang ada perasaan marah. Yang orang kata tempat yang paling orang kata paling membentuk kemarahan adalah di atas jalan raya. Di atas jalan raya. Di sini ramai orang marah sebenarnya. Sehingga ada satu kata-kata hikmah, ni saya reka lah. Sesiapa yang tidak berasa marah ketika dia di atas jalan raya, sebenarnya dialah yang membuatkan orang lain marah. Itu wisdom, kata-kata hikmah. Siapa yang tidak pernah berasa marah ketika berada di atas jalan raya, maknanya dialah yang membuatkan orang lain marah. Sebenarnya gitu. Tapi maksud saya bukan saya nak galakkan bagi orang marah, dan bukan saya nak galakkan kita ni marah, tak. Tetapi marah ni perasaan, dia ada. Tetapi orang bertakwa dia kawal. Dia marah-marah tapi dia kawal. Sebab itu Nabi SAW banyak mengajarkan kita tips mengawal kemarahan. Tips mengawal kemarahan. Antaranya Nabi ajar mengucapkan isti'adzah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sebab marah ni daripada syaitan. Dia suka kepada kita apabila kita bersifat marah. Jadi oleh kerana itu kita ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Satu. Yang kedua, kita berwuduk. Ada juga riwayat yang menyebut cara nak mengelakkan atau nak meredakan kemarahan, kita wuduk. Sebab marah daripada api, wuduk daripada air. Jadi apabila bergabung, itu yang orang kata rumah terbakar panggil bomba. Kalau hati kita terbakar, kita pergi berwuduk. Itu dia. Kalau hati terbakar, silalah pergi berwuduk. Mudah-mudahan dapat meredakan sedikit perasaan marah. Dalam ada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW, iza ghadibta fansit, kalau kamu marah, diamlah kamu. Itu. Apabila kamu marah, diam. Baik. Tetapi orang kata likulli maqamin maqal, setiap tempat ada ucapan dia.
Ada orang dia boleh diam, tetapi kalau lagi dia diam, lagi banyak lagi orang tu sebut. Jadi oleh kerana itu kita kena sebutkan, saya minta maaf, saya tak suka cara awak buat kat saya macam ni, saya tak suka awak kacau saya begini, jadi saya harap lepas ni tidak perlu buat lagi. Contoh, jadi dalam keadaan sebegini dia marah, tetapi dia sebut supaya orang tu boleh faham. Tapi juga bagus dalam keadaan yang lain supaya tak menimbulkan rasa duka cita, rasa kesedihan dan rasa salah faham. Kalau dia marah, iza ghadibta fansit, apabila kamu marah hendaklah kamu diam, kata Nabi SAW. Dah 3 dah. Pertama tadi kita kata apa? Kita kata kalau marah ambil wuduk. Yang kedua kita kata kalau marah kita diam. Kemudian disebut lagi, saya sebut bahawasanya ada juga riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dalam keadaan marah maka kita ini berubah kedudukan kita. Contoh, seseorang tu bila dia marah dalam keadaan dia berdiri, maka dia segera duduk. Bila dia marah dalam keadaan duduk, dia segera berbaring. Tapi kalau kita ni tengah baring pun marah lagi, tak hilang lagi, tidur lebih baik. Itu kata-kata saya lah. Tetapi secara umum kita katakan itulah antara beberapa tips yang mana kita boleh mengawal dan mengekang kemarahan. Baik. Kemudian ciri golongan yang bertakwa pula juga adalah disebutkan di sini, wal afina 'anil nas, mereka yang memaafkan manusia. Dia maafkan. Manusia ni, hadirin dan hadirat, dia dua saja. Sama ada manusia tu dia ini memberi kebaikan pada kita, satu, dan menghalang mudarat daripada kita, ataupun dia ini memberi kemudaratan pada kita dan menghalang kebaikan dia daripada kita. Ada dua kategori manusia ni. Jadi kalau kita ditakdirkan Allah dalam banyak-banyak pergaulan kita dengan sahabat, dengan kenalan, dengan saudara mara, dengan kaum kerabat sebagai contoh, bila kita jumpa ada orang yang buat silap, buat salah atas dasar dia manusia, ataupun dia bukannya buat silap, memang dia saja menyakiti kita sebagai contoh, dia tak silap pun, maka dalam keadaan macam tu kita ni ada dua pilihan. Yang pertama, kita nak berdendam, yang which is tak baik. Yang kedua, kita ini memaafkan. Sebab itu kita ingat masa kita dalam bulan Ramadan dahulu. Kita dalam bulan Ramadan, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, boleh dikatakan tiap-tiap malam masa salat tarawih, masa tahun lepas lah, sebab tahun ini kita tidak direzekikan salat tarawih berjamaah di masjid dan surau. Contoh tahun lepas dan juga tahun ini pengamalan peribadi masing-masing, ramai ataupun kebanyakan imam-imam salat, bila dia baca doa, mereka akan baca doa dengan doa yang sangat famous, sangat masyhur. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun dalam riwayat lain, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kalau baca ramai-ramai. Tapi kalau dia seorang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maksudnya apa? Ya Allah, kau maha pemaaf, kau sukakan kepada kemaafan, kau maafkanlah aku. Itu, kau maafkanlah aku. Lalu kita cuba fikir, manusia sepanjang bulan Ramadan 30 hari dia kata kepada Allah, Ya Allah, kau maha pemaaf, kau suka kepada kemaafan, maafkan aku. Hari-hari 30 kali dia sebut. Tetapi dia keluar dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia memusuhi manusia-manusia yang buat salah kepada dia, dan langsung dia tak memaafkan mereka walau sekali pun. Alangkah kontradik apa yang kita sebut dan apa yang kita praktik. Kita duk kata, Ya Allah,
Kau Tuhan yang maha pemaaf, Kau suka kepada kemaafan, Kau maafkanlah aku. Tetapi kita sendiri sebagai manusia yang mengucapkan doa ini hari demi hari, langsung tak memaafkan manusia yang buat silap kepada kita. Allahu Akbar. Jadi ini adalah satu perkara yang bercanggahan dengan apa yang kita ucapkan. Jadi sepatutnya kalau kita tahu Allah suka kepada kemaafan, manusia wajib suka kepada apa yang Allah suka. Sebab itu kita doa dalam hari-harian, kita kata Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepada kamu cinta daripadamu, aku mohon kepadamu kecintaan mereka yang mencintaimu, dan aku juga mohon kepadamu kecintaan terhadap perkara-perkara yang boleh membawakan aku kepada cintamu. Jadi kalau kita tahu Allah suka sesuatu, tuhibbul afwa, Allah suka kepada kemaafan, maka kita sepatutnya suka. Sebab kita kata tadi, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuni ila hubbik. Dan supaya kau berikanlah kepadaku kecintaan terhadap amalan yang mendekatkan aku dengan kecintaanmu. Jadi Allah suka kepada kemaafan. Jadi kita pun sepatutnya bersifat dengan sifat al-afina 'anin nas, memaafkan manusia yang buat silap. Memaafkan manusia yang buat silap. Tetapi satu perkara yang kita kena clear, hadirin hadirat sidang penonton yang saya kasihi sekalian, memaafkan ini boleh jadi mudah, tetapi nak melupakan itu yang sukar. Jadi sebab itu kadang-kadang tak apalah, kita dalam masa yang sama kita maafkan, dalam masa yang sama kita lupakanlah. Sebab takut bila kita cuba-cuba nak ingat balik, benda tu akan menimbulkan haqad ataupun ad-daghain, kebencian di dalam, dendam, kebencian, kesumat di dalam jiwa kita ini. Jadi kita maafkan, dan kalau boleh kita lupakan, usahakan untuk kita lupakan. Baik. Dan kemudian setelah Allah sebutkan 3 perkara ini, Allah kata, pertama, membelanjakan harta ketika senang dan ketika susah. Yang kedua, mengawal kemarahan. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan manusia. Allah kata, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cintakan mereka yang muhsin. Apa maksud muhsin? Muhsin adalah golongan yang berbuat ihsan, yakni orang yang berbuat baik. Jadi ketiga-tiga perkara ini adalah kebaikan, ketiga perkara ini adalah ihsan di sisi Allah. Belanjakan harta ketika senang dan susah, mengawal kemarahan, memaafkan kesalahan manusia. Itu. Dan kemudian kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, hadirin dan hadirat sidang penonton yang saya muliakan. Ayat yang berikutnya, iaitulah ayat yang ke-135. Ayat yang ke-135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yang membawa maksud dan ciri golongan yang bertakwa itu, kata Allah, mereka yang apabila melakukan fahisyah, perkara keji, au zalamu anfusahum, ataupun mereka telah menzalimi diri mereka dengan maksiat, zakarullah, mereka segera mengingati Allah, fastaghfaru lidhunubihim, lalu mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka, walam yusirru ala wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang dapat mengampunkan dosa kalau bukan Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak berterusan melakukan maksiat tersebut, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui tentang maksiat itu, mengetahui cara nak buat, mengetahui cara nak melakukan. Ini ciri golongan bertakwa. Ini ciri golongan yang bertakwa. Dan ini juga dalam masa yang sama ciri-ciri penghuni syurga.
Dalam erti kata lain, penghuni syurga ni ada dari kalangan mereka yang mana pernah melakukan perkara keji, pernah melakukan maksiat. Itu. Di sini perkara paling penting untuk kita tahu, yang paling kena jelas untuk kita fahami adalah orang yang masuk syurga bukan orang yang zero dosa. Orang yang masuk syurga bukan mereka yang tidak pernah buat maksiat. Itu kita kena clearkan. Dan bukanlah semestinya orang yang pernah buat dosa, orang yang pernah buat maksiat, dia tak boleh masuk dalam syurga. Bukan. Ini dalil antara yang paling kuat. Allah kata, cari bersegera dapatkan syurga yang seluasnya langit dan juga bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Rupanya orang bertakwa ni bukan semata salat, bukan semata puasa, bukan semata zakat, bukan semata haji, bukan semata belanjakan harta ketika senang dan susah, bukan semata mengawal diri ketika marah, bukan semata memaafkan manusia daripada kesilapan dan salah. Tetapi orang yang bertakwa juga adalah mereka yang pernah melakukan perkara keji, mereka yang pernah melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi di mana bezanya? Macam kita sebut, bezanya mereka ini bertaubat. Pelaku maksiat, pelaku kesalahan, pelaku kederhakaan kepada Allah, mereka ada dua jalan yang mereka boleh ikut. Pertama, jalan Nabi Allah Adam. Kedua, jalan Iblis laknatullah. Nabi Allah Adam apabila dilarang, wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin, jangan kamu berdua dekat dengan pokok ini, nescaya kamu akan tergolong dalam kalangan mereka yang menzalimi diri sendiri, iaitu menderhakai Allah. Tapi Nabi Allah Adam, dia bertaubat, dia kembali kepada Allah. Dia kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami, kau tak rahmati kami, nescaya kami akan tergolong dalam kalangan mereka yang rugi. Jadi ini sikap yang baik. Maknanya dia buat silap, dia bertaubat. Tetapi Iblis tidak. Iblis bila Allah tanya dia, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai, apakah yang menghalang kamu daripada kamu bersujud dengan makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, yakni Adam? Lalu Iblis kata, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan Adam daripada tanah. Jadi Iblis ni dia tidak bertaubat, tapi dia pertikaikan lagi. Dia bagi justifikasi pada Allah seakan dia punya perbuatan itu betul. Sehingga Quran kata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia bila disuruh, dia enggan dan dia sombong, dan dia tergolong dalam kalangan mereka yang kufur, wal'iyadzubillah. Jadi ini perbezaan. Jadi kita kalau buat silap, pilih nak ikut jalan siapa, jalan datuk kita Adam AS, ataupun kita nak ikut jalan Iblis apabila melakukan salah dan silap. Sebab itu ada hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda menyebutkan, kullu bani Adam khata', semua anak Adam melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Mereka yang bertaubat kepada Allah. Maknanya pelaku dosa pun ada tingkatan masing-masing. Ada pelaku dosa yang baik, ada pelaku dosa yang jahat. Pelaku dosa yang baik adalah mereka yang bertaubat daripada dosa. Dia sedar, dia ingat Allah, dia istighfar, dia berhenti dan dia tidak mengulanginya kembali. Inilah pelaku dosa yang baik. Dan orang sebegini layak masuk syurga. Tetapi orang yang tidak buat dosa, orang yang banyak buat dosa, tak bertaubat, langsung tidak melayakkan diri dia ke dalam neraka.
Antara ayat lain yang membenarkan kenyataan ini adalah firman Allah yang saya yakin tuan-tuan semua hafal. Apabila Allah menyebut فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, yang membawa maksud sesiapa yang dalam neraca timbangan amalan dia, amalan kebaikan dia berat, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Saqulat mawazinuhu, amalan kebaikan dia berat, fahuwa fi 'aishatin radiyah. Saya tanya soalan, kalaulah bila kita kata neraca timbangan ni macam dacing tu ni ataupun alat timbang, alat penimbang ni, ada dua side, satu kebaikan, satu kejahatan, satu pahala, satu dosa. Dan si fulan ni tadi, dia punya kebaikan dia berat. Bila berat jatuh ke bawah, apa dia yang ringan? Yang ringan ni dia naik atas. Kalau yang berat itu pahala, maka yang ringan tu dosa lah. Maknanya golongan yang masuk syurga bukan dia tak ada dosa, ada dosa, tetapi dosanya lebih ringan berbanding pahala dia. Pahala dia lebih berat. Dia pergi juga ada dosa, tetapi pahala dia memberati timbangan, melayakkan dia berada dalam aisyatin radiyah, kehidupan yang diredai dalam kurungan syurga Allah. Manakala yang berikutnya pula Allah kata wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun mereka yang ringan neraca timbangan amalan dia, ataupun yang ringan timbangan amalan dia. Macam contoh, kita ambil contoh tadi, ada dua side, dia punya amalan kebaikan dia ringan. Bila ringan dia naik atas, maknanya yang berat adalah dosa. Amalan kebaikan dia ringan, maknanya ringan tu pahala. Maknanya orang yang masuk neraka, dia bukan orang yang langsung tak pernah buat baik. Dia ada buat baik, tetapi dosa dia lagi banyak. Dia punya maksiat lebih berat berbanding ibadat dan ketaatan dia kepada Allah. Jadi itu bukti besar bahawasanya sebenarnya golongan pendosa juga layak memasuki syurga, tetapi dia kena menjamin amalan salihnya lebih berat berbanding amalan maksiat dia. Dia kena jamin bahawasanya kebaikan dia ataupun ganjaran pahalanya lebih besar daripada dosa-dosa yang dia buat. Maknanya di sini orang beriman pernah melakukan perkara keji. Ada orang tanya, apa maksud perkara keji? Tuan-tuan, dalam Quran ni kita tengok perkara keji ni ada beberapa perbuatan yang Quran sifat sebagai fahisyah. Dua yang utama. Pertama zina, kedua liwat. Pertama zina, kedua liwat. Kedua-duanya ini disifatkan sebagai fahisyah di dalam Quran. Maknanya hatta kalau orang tanya, Ustaz, bagi seorang penzina ada taubat tak bagi dia? Allah terima tak dia? Layak ke dia masuk syurga? Kita cakap Allah terima taubat dia, masih ada ruang dan peluang bertaubat, dan dia masih layak untuk menjadikan diri dia sebagai ahli syurga. Begitu juga au zalamu anfusahum, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan menzalimi diri sendiri ni maksudnya adalah dia meletakkan diri dia bukan pada tempat yang Allah suruh. Apa dia maksud dia? Okey, dia gini, macam ni. Diri kita ni, Allah ciptakan diri kita, batang tubuh, jasad kita ni, Allah cipta bersebab. Allah cipta ada purpose, ada tujuan ia diciptakan. Dalilnya surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuan mereka adalah untuk beribadah kepadaku. Jadi diri kita ni diciptakan, purpose dia adalah untuk kita ibadat pada Allah. Itu tempat dia. Jadi kalau kita meletakkan diri kita pada tempat ibadat, itu adil. Tetapi bila kita meletakkan diri kita pada tempat maksiat, itu zalim. Itu maksud dia. Kalau kita meletakkan diri kita yang tujuan ia diciptakan untuk ibadat, itu adil, meletakkan sesuatu pada tempat. Tetapi kalau kita meletakkan diri kita pada maksiat, tangan buat maksiat, mata memandang ke arah maksiat, telinga mendengar maksiat, lidah mengucapkan maksiat, maka di situ kita menzalimi diri kita sendiri. Itu. Menzalimi diri, melakukan maksiat.
Jadi oleh kerana itu kita sebut, hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, au zalamu anfusahum, ciri golongan yang bertakwa ni, bila dia buat perkara keji, bila dia buat maksiat, zakarullah, pertama sekali dia ingat Allah. Tiba-tiba dia tengah seronok dalam kelazatan maksiat, tiba-tiba Allah dia teringat. Dan bila dia ingat Allah, serta merta dia berhenti. Dan waktu tu timbul dalam jantung hati dia ni rasa menyesal. Dia kata, aku tak patut buat macam ni. Kenapa aku buat? Dia kata, tak wajar aku buat. Sebab itu ada riwayat yang menyebut an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah satu taubat. Penyesalan adalah satu taubat. Dan dia tak semata ingat Allah sahaja. Selepas dia ingat Allah, fastaghfaru li zunubihim, dia istighfar terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Di sini dia bukan semata ingat Allah, tetapi istighfar. Dan kita sebut istighfar ini adalah yang pertama sekali talabul maghfirah, kita meminta supaya Allah ampunkan kita. Yang kedua, kita meminta supaya Allah menutup keaiban kita, supaya Allah menutup keaiban kita. Sebab itu sebahagian ulama dia kata, apa beza antara maghfirah dan juga apa beza antara sifat Allah yang kita katakan tadi, al-afu tu tadi. Ada yang kata yang dimaksudkan dengan pengampunan ni maksudnya Allah padam dosa. Allah padam dosa. Tetapi dekat akhirat boleh jadi dia tak selamat daripada sudut, boleh jadi dia didedahkan. Tetapi kita katakan yang dimaksudkan dengan afu, yang kita harapkan itu adalah kita bukan semata diampunkan, tetapi kita ni dekat akhirat kita ni kita tak diberikan azab. Sebahagian orang, macam contoh dibahas perbahasan pelaku dosa besar dalam kitab-kitab fiqh. Kalau seseorang itu pernah berzina, tetapi di negara dia itu tidak mengamalkan hukum had, dalam erti kata dia tidak disebat ataupun dia tidak direjam sampai mati. Jadi bila dia bertaubat, adakah Allah ampun? Dia kata, ulama kata Allah ampunkan dia. Tapi dekat akhirat, adakah dia akan selamat daripada azab kerana dia melakukan perkara yang dikenakan had? Yang tu ulama-ulama kata, ulama ahli sunnah kata, tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azabahu. Kalau Allah mahu, Allah akan mampunkan dia dari sudut dosa dia dah dihapuskan, taubat dia diterima. Tetapi di akhirat, kalau Allah nak, Allah ampunkan. Kalau Allah nak, Allah azab dia sebab dia melakukan perkara tetapi tidak kena hukuman had di dunia dahulu. Jadi begitu contohnya. Jadi kita harapkan begini, ingat Allah dan juga istighfar, fastaghfaru li dzunubihim. Maka sebab itu setiap kali orang yang berdosa, dia patut banyakkan sebut. Hatta kalau dia tidak ada dosa pun, dia banyakkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan dia melazimi sayyidul istighfar, penghulu bagi segala istighfar, yang kita telah sebut juga dalam perbahasan di Baitus Salam ini secara siaran langsung berkenaan syarah hadis sayyidul istighfar. Syarah hadis sayyidul istighfar yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu. Jadi kita baca sampai habis, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian Allah sebut lagi, Allah kata wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang dapat mengampunkan dosa selain Allah. Jadi tak perlulah kita minta ampun kepada selain Allah. Kita pergi sahajalah ambil wuduk, kemudian kita salat, kemudian kita berdoa kepada Allah dan kita beristighfar kepada Allah. Sehingga ada sebuah hadis Nabi SAW kata, siapa yang buat dosa, siapa yang melakukan maksiat, kemudian dia pergi ambil wuduk dan dia memperelokkan wuduk dia, dia meraihkan yang wajib, meraihkan yang sunat, kemudian dia mendirikan salat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapat pengampunan daripada Allah. Yang ni yang Allah sebut dalam ayat Quran yang lain. Allah kata wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima.
Siapa yang melakukan kejahatan atau menzalimi diri dengan maksiat, kemudian dia istighfar kepada Allah, nescaya dia akan mendapati yang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebelum tidur, bangun pagi, pergi dalam perjalanan nak pergi pejabat, dalam perjalanan nak pergi ke mana-mana, tengah cycling ke, tengah bawa kereta, tengah bawa motor, tengah memasak, tengah orang kata duduk saja-saja, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Banyakkan istighfar kepada Allah, sehingga ada hadis disebut tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi mereka yang mendapati dalam buku amalannya esok di akhirat kelak istighfar yang begitu banyak. Jadi beruntung sangat mereka ini. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Jadi sebahagian ulama mengatakan ciri taubat itu ada 3. Yang pertama menyesal, yang kedua dia berhenti, dan yang ketiga dia tidak mengulanginya kembali. Penyesalan adalah taubat, dia berhenti daripada melakukan dosa tersebut dan dia tidak mengulangi lagi walaupun dia tahu cara dia. Macam ada orang, dia tahu cara nak merompak dan dia pernah merompak dan dia pernah lakukan cara tersebut dan dia selamat, tetapi waktu itu dia rasa tak sedap hati, dia ingat Allah, dia istighfar, dia bertaubat kepada Allah walaupun dia tahu cara nak mencuri, tetapi dia tidak pernah mengulanginya kembali. Itu tanda taubatnya diterima. Dan yang terakhir hadirin dan hadirat, sebelum saya tutup, ayat yang terakhir adalah firman Allah, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Yang membawa maksud mereka itulah golongan yang Allah mengurniakan kepada mereka pengampunan daripada Tuhan mereka. Ini kita kata wasari'u ila maghfirah tadi, bersegera mendapatkan pengampunan. Jadi kalau nak dapatkan pengampunan Allah, nak dapatkan syurga, nak jadi golongan bertakwa, dia ada lebih kurang 4 ciri daripada ayat yang saya sebutkan ini. Yang pertama, membelanjakan harta ketika senang, ketika susah. Yang kedua, mengawal diri atau menahan diri daripada kemarahan. Yang ketiga, memaafkan manusia yang melakukan kesilapan. Yang keempat, apabila dia buat perkara keji atau menzalimi diri dengan maksiat, dia ingat Allah, dia istighfar dan dia tidak mengulangi kembali maksiat tersebut, maka dia akan tergolong dalam kalangan mereka yang ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Ganjaran mereka ini, balasan mereka ini adalah pengampunan daripada Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan juga mereka mendapat ganjaran syurga, yang mana syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mana kata Allah wa ni'ma ajrul amilin, itu adalah sebaik-baik nikmat ataupun senikmat-nikmat ganjaran bagi mereka yang beramal saleh. Ini yang saya kata tadi, takwa adalah sinonim kepada amal saleh. Wa ni'ma ajrul amilin, dan syurga adalah sebaik-baik ganjaran yang diberikan oleh yang diberikan kepada seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah serba sedikit perbahasan kita ciri-ciri golongan yang bertakwa. Sesi tadabbur ringkas daripada ayat yang ke-133 sehingga ayat 136 daripada surah Ali Imran. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan para malaikat menaungi kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita beramal dengan apa yang kita pelajari pada malam ini untuk memastikan kita menjadi golongan bertakwa dan mendapatkan kita kepada ganjaran keampunan Allah serta syurga Allah yang luasnya meliputi langit-langit dan juga bumi itu. Saya minta maaf jika ada salah silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Jazakumullahu khairan. Pertama kepada pengurusan Baitus Salam, yang kedua kepada semua hadirin hadirat sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Saya minta maaf saya tidak dapat interaksi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih menonton. Jika ada salah dan silap, saya alukan teguran dan pembetulan. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.